Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan sesi pengajaran kita pada hari ini. Sebelum ini kita telah lihat soalan struktur, okey, untuk kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang mengulas dan memberi fokus mengenai latar belakang, faktor kejayaan serta sumbangan mereka. Dan hari ini kita akan teruskan lagi membuat soalan struktur kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah ni secara analisisnya pernah ditanya pada SPM tahun 2016. Okey. Saya rasakan sepanjang pengalaman saya mengajar jarang pelajar kuasai bab ni, tapi agak mudah kalau kena pada gayanya. Okey. Kena pada gayanya macam mana? Apabila kita selalu membuat latihan dan juga banyak membaca. Ya, anak-anak semua. Okey, kita teruskan. Soalannya. Rajah di atas merujuk kepada kejayaan Turki Uthmaniyah dalam bidang perluasan kuasa sehingga berjaya menguasai Istanbul. Istanbul. Okey. Dan nama-lamanya adalah kota Konstantinopel bagi siapa yang pernah dengar lah. Yang pernah ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Okey. Teruskan soalan yang pertama. Senaraikan pemerintah Turki Uthmaniyah yang terlibat dalam perluasan kuasa. 2 markah. Petik je. Saya suka petik. Mehmet II atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang berjaya menguasai kota Konstantinopel. Memang epik kejayaan ni. Dan juga kita sebut nama Sultan Murad II. Uthman apa? Nama penuh ni. Dia adalah pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah. Nama dia Uthman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Itu dia. Uthman, Orhan I, Murad II dan Bayezid I. Ini dia. Sebut je. Sebab perluasan kuasa ini adalah satu proses untuk pembentukan sesuatu empayar. Okey. Dan kebanyakan sultan di dalam kerajaan Turki Uthmaniyah terlibat dalam proses perluasan kuasa mereka. Okey. Itu dapat 2 markah. Berikan tepukan. Okey. Teruskan soalan yang seterusnya. Soalan B. Nyatakan kekuatan sistem ketenteraan yang dimiliki oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. 4 markah dimaukan. Kita boleh lihat dalam buku teks. Bagi yang ada buku teks di rumah itu, muka surat 162. Di bawah subtopik faktor penyebaran Islam ke Eropah. Ada kekuatan ketenteraan yang dimiliki. Ada sebut kekuatan sistem ketenteraan yang dimiliki oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Kalau kita pandai jawab, kita ambil daripada kepala ayat. Okey. Kekuatan sistem ketenteraan yang dimiliki oleh kerajaan Turki Uthmaniyah ialah apa dia? Mempunyai sistem ketenteraan yang tersusun. Ambil je daripada atas ni. Sistem ketenteraan yang kita tambah tersusun. Selain itu, markah yang kedua kita dapat kata kuncinya ada armada laut. Armada bukan armada Syed Saddiq. Armada laut. Maksudnya tentera laut. Okey. Selain itu mempunyai kekuatan tentera berkuda. Di samping itu ada kekuatan unit Janasari atau pasukan khas tentera mereka macam Gerak Ais, Komando. Inilah dia kekuatan unit Janasari semasa pemerintahan Sultan Murad III yang memerintah Turki Uthmaniyah pada tahun 1574 hingga 1554. Unit Janasari ni ada seramai 54,000 orang dan direkrutkan daripada kecil lagi, diambil kanak-kanak daripada kawasan sekitar wilayah kekuasaan mereka. Jadi pelbagai latar belakang lah geng-geng anggota Janasari ini. Dan mempunyai kekuatan persenjataan moden seperti meriam yang besar. Of course, kekuatan tentera ini dipengaruhi oleh persenjataan moden yang ampuh dan kuat. Okey. Dapat. Kita bagi 5 poin, kita payung 5 poin. Dapatlah 4 markah. Confirm dapat lah. Kita dah bagi 5, kita dah bagi lebih. Okey. Kita teruskan dengan soalan C. Soalan C ni kita tengok. Jangan mudah terpedaya. Apa tengok depan mata tu jangan terpedaya. Kita tengok soalan ni betul-betul. Buka mata luas-luas. Okey. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, okey, jelaskan kesan-kesan penguasaan Istanbul terhadap perkembangan Islam. Bagi saya soalan ni adalah soalan kebat tertutup sebenarnya. Walaupun kita tengok macam terbuka, tapi kita kena jawab mengikut konteks pada masa itu. Okay, kesan-kesan penguasaan Istanbul atau kota Konstantinopel terhadap perkembangan Islam. Sebab soalan atas memang ditanya.
penguasaan Istanbul. Okey. Kita sebenarnya dia ingin mengungkap ingin menerangkan kepada kita apa yang terjadi pada masa itu, semasa lepas kota Konstantinopel ditawan oleh kerajaan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita bagi satu fakta, satu contoh dan satu huraian, dan beginilah contoh jawapan cadangan daripada saya. Okey. Berdasarkan pengetahuan sejarah saya ambil daripada atas, kesan penguasaan Istanbul terhadap perkembangan Islam ialah Islam menjadi kuat. Dia boleh jadi rubrik terbuka. Okey, Islam menjadi kuat. Okey, ini kata kunci dia. Oleh sebab Islam tersebar secara meluas. Kalau kita dapat kesan, okey, kedudukan Islam menjadi kukuh di Eropah pada ketika itu. Ini fakta dia. Oleh kerana penyebaran Islam. Okey, huraian dia. Kerana penyebaran Islam. Okey, penyebaran Islam di mana? Di Eropah Timur. Okey. Dan juga ni kawasan Balkan sebenarnya, Eropah Timur ni. Okey. Kita bagi lagi satu fakta dia. Perdagangan memang jelas pada masa ini dikuasai, dimonopoli oleh orang Islam. Okey, perdagangan rempah. Okey. Perdagangan dikuasai oleh perdagangan Islam kerana Istanbul, kerana peranan Istanbul. Kata kunci Istanbul. Apa di Istanbul? Apa di peranan Istanbul pada gitu-gitu? Memainkan peranannya sebagai kota pertemuan jalinan perdagangan, jalinan rut perdagangan antara timur dengan barat, dan juga menjadi, kita teruskan huraian, tempat pertemuan dunia Islam dengan dunia barat. Okey, bukan saja itu, kita tambah lagi huraian dia, jalinan perdagangan yang luas. Okey, bukan saja merangkumi dia, kuasa Turki Uthmaniyah ni macam kita lihat sekarang ni, penggalangan China yang One Belt Road, jalinan perdagangan China yang menguasai laut China Selatan. Dan mereka meletakkan tentera, pengkalan tentera di sekitar, dan tentera mereka selalu meronda di kawasan laut China Selatan. Sama juga penguasaan Turki Uthmaniyah, dan tentera mereka menguasai dan menjaga kawasan sekitar Laut Tengah, dan ini dikuasai juga, memberi peranan kepada penguasaan dalam bidang perdagangan. Okey, jalinan perdagangan yang luas merangkumi Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterranean. Itu dia kesan penguasaan Istanbul terhadap perkembangan Islam. Kita kena selalu tengok soalan, tengok balik, rujuk soalan balik semula untuk kita membuat huraian kita. Okey. Dan semua jawapan ni saya dapat daripada dalam buku teks lah. Okey, ada di mention dalam buku teks banyak. Okey, dalam muka surat yang ni saya dapat dalam muka surat 161. Yang ni, yang bawah ni. Anda boleh tengok dalam muka surat 161 dalam buku teks. Ni muka surat 161. Huraian ni mantap. Okey. Itu dia kelas. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hamba ulur tanda ingatan. Okey, selamat raya. Jangan lupa study. Okey. Turki Uthmaniyah dan juga Umayyah dan juga Abbasiyah. Kita fokus pada latar belakang, faktor kejayaan dan sumbangan mereka. Assalamualaikum dan jumpa lagi.